Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Jadi pada hari ini saya nak present sejarah Tok Syekh Daud Al-Fatani. Biografi Syekh Daud Al-Fatani, ulama terbesar Fatani Darussalam. Syekh Daud Al-Fatani, nama penuhnya Alim Alamah Arif Ar-Rubani. Syekh Daud bin Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris Al-Fatani. Nama bapaknya adalah Syekh Wan Abdullah, anak Syekh Wan Idris, anak Tok Wan Bakar, anak Tok Kaya Pendek, anak Fakih Ali Datuk Maharaja Rela. Nama ibunya adalah Wan Fatimah, anak Wan Salamah, anak Tok Bandawansu, anak Tok Kaya Rakhana Diraja, anak Fakih Ali Datuk Maharaja Rela. Dapat dikatakan beliau adalah asal keturunan ayah dan ibunya. Mereka semua berasal dari keluarga Fakih Ali Datuk Maharaja Rela, yang merupakan salah seorang ulama besar alam Melayu. Sekiranya seseorang menjejaki keturunan kembali dari Fakih Ali Datuk Maharaja Rela, nescaya didapati keturunannya, iaitu beliau adalah anak Mustafa Datuk Jamu atau Datuk Jering, atau Sultan Abdul Hamid Shah, anak Sultan Muttafar Waliullah yang berketurunannya dari Rasulullah SAW, atau Syekh Hidayatullah, juga dikenali sebagai Sunan Gunung Jati, merupakan seorang ulama yang terkenal yang memimpin penyebaran Islam ke Pulau Serebon, Pulau Lambaga atau Palembang, Jawa Barat, dan yang asal-usul ulama dan Sultanan Banten. Di Jawa, saudaranya yang lain ialah Sultan Baballah. Dia adalah sultan yang paling hebat. Bapa Sultan Muttafar ialah Sultan Abu Abdullah Umdatuddin atau Wan Abu atau Wan Putri Tri atau Maulana Idris Raja Jampa, Raja Khmer tahun 1471 Misihi. Ayahnya ialah Syekh Ali, anak Syekh Nur Alam, anak Maulana Syekh Jamaluddin Akbarul Husaini oleh Bukis, Pulau Sulawesi, anak Syekh Ahmad Shah dari India, anak Syekh Abdul Malik atau Syekh Abdul Muluk dari India, anak Syekh Alwi dari Tarim Hadramaut, Arab, anak Syekh Alwi dari Yemen, Hadramaut, anak Imam Ja'far Shadiq, anak Muhammad Bakir, anak Imam Ali Zainul Abidin, anak Sayyidina Husain cucu Rasulullah, anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Daripada barisan Syekh Daud Al-Fatani itu dapat dilihat bahawa terdapat hubungan kekerabatan di seluruh daerah Melayu, Jawa, Khmer atau Jampa, India dan Arab. Tetapi yang paling penting, keturunannya berasal dari Rasulullah SAW. Kresek merupakan sebuah perkampungan bersebelahan dengan Ban Parik, Kecamatan Lahom. Fatani pada masa itu bernama Fatani Darussalam, kira-kira 7 km dari wilayah tersebut, iaitu tempat kelahiran Syekh Daud. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Ban Parik. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1183 Hijrah atau 1763 Misihi. Ada yang mengatakan 1133 Hijrah atau 1143 Hijrah, belum pasti lagi. Terima kasih, akhir ini sudahlah bagi saya. Sambung pula dengan kawan-kawan sawit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masa kecil-kecil itu Syekh Daud tu duduk main dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba orang Islam daripada tanah Arab dia mari semua. Yang mari semua tu dari mazhab Imam Syafi'i saja dia. Mari tengok lihat budak duk main ramai-ramai kok dia dia.
Maka tiba-tiba dia tu panggil lah seorang budak tu mari. Budak dia panggil tu iaitu Syekh Daud dah yang mari. Lepas tu budak tu mari tu dia pun ambil tangan dia letak tak bala budak tu dah baca doa ke apa wi dah. Lepas tu dia kampung nampak pelik lah no boleh panggil budak ni seorang mari. Mari jamah bala mari gapo kena orang lain tak panggil budak ramai-ramai lagi. Maka orang Arab tu dia jawab lah kata dia nampak dah kata budak seorang ni jadi budak bukan budak tamadah lah dah bukan budak itulah sikit lagi ni budak ni akan jadi orang alim ulama apa dah jadi orang seorang alim ulama di dalam seluruh Nusantara dah. Lepas tu maka Syekh Daud ni yo ngaji budak-budak lagi dengan ayah dia tu. Dia adik orang bijak dah dia, adik orang bijak orang cerdik dah dia. Maka sehingga umur dia tu 17 tahun dah. Maka timbul songkram Kautab dah masa itu. Lepas tu Syekh Daud ni lepas tu mulai timbul tu raja tu istihala kata gapo sehingga umur dia tu 17 tahun dah. Maka timur songkram Kautab dah iaitu Belawai lah Ngasier dah songkram Kautab ni. Lepas tu masa tu raja tu yo wasa tak ada apa tak ada nak teher lah nah ni musuh ni kali ni. Lepas tu raja ni yo suruh hulu balik yo tu make Syekh Daud gitu di Ganung dah. Lepas tu Syekh Daud duduk di Ganung tu boleh serta tu dia pindah pergi kepada Aceh dah lebih kurang 3 tahun dah. Bila dia duduk di Aceh tu dia duduk mengaji dah 3 tahun lepas duduk di Aceh tu. Maka dia tu tubik pergi di Mekah di Taif dah. Dia duduk mengaji bila umur dia ketika tu lebih kurang 20 tahun. Dia duduk mengaji dah ngaji kari kitab tetapi Syekh Daud tu ketika tu dia duduk di Taif tu dia wasa bimbing orang tanding dah. Dia pun itu nampak orang tanding duk susah gapo tu dia pun dia pun kelik gi balik pada kampung dia mula kali gi dah. Dia gi pergi sama dengan orang kampung dia apa dah. Betul? Nak tak orang alim dulu ni dia tak ada sekadar kata ngaji kari kitab saja dah. Dia tu sanggup korban jiwa raga dia dah untuk nak nahen nak nahen tanah air takut boleh kepada demo dah. Boleh kepada orang setia dah. Maka dia duk pergi duk bawah tu maka hulu balai tu takut Syekh Daud ni mati dengan sebab duk pergi tu dah. Dia pun hulu balai raja tu dia make Syekh Daud pula itu gi atas Syekh Daud kepada Taif kali gila dah. Dia takut Syekh Daud mati sebab begini dia sayanglah kepada Syekh Daud ketika tu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lepas tu mai dengar keduduk ke hak Syekh Daud Al-Fatani nah. Setelah dia selesai ngaji tu Syekh Daud Al-Fatani sedang ingin nak kelik kepada tanah air iaitu Taning. Tapi dengan beberapa sebab seakhirnya Syekh Daud tak boleh kelik. Lepas tu bagaimanapun Syekh Daud Fatani ni biasa kelik pada tanah air di Taning 3 kali. Iaitu ziarah Sultan Sambas sebagai anak murid hak Jana pada tahun 1820 Masri. 2 kelik bersama perang di Taning pada tahun 1832 Masri. 3 kelik ziarah di Bandar Terengganu pada masa tahun 1845 sehingga 1846. Lepas tu keusahaan hak Syekh Daud Fatani ni ia sebagai seorang yang kasih dalam medan karangan kitab. Pada setiap tahun Syekh Daud nak karya kitab lebih kurang 1 ataupun 2 dalam tahun nah. Ayat kata benar ning lah karya kitab ning perkara Syekh Daud kasih setiap buah kitab. Dia tulis di kuaka hias. Dan setiap buah kitab ia karangan
tulisan Jawi, iaitu bahasa Melayu tulisan Jawi, tapi nama kitab tu tulisan Arab. Syekh Daud Fatoni ni adalah seorang yang termasyhur dalam medan karangan kitab. Dalam isi cara kitab dia ni, dia guna syair yang cantik, lepas tu lagi yang serentak, boleh melalui ilmusi bagi orang baca. Lepas tu dalam abad ke-15 ni, Syekh Daud Fatoni seorang yang termasyhur kerana kitab-kitab semua Syekh Daud Al-Fatoni karya tu meliputi semua medan seperti medan tauhid, fiqh, tasawur, lepas tu hadis ataupun sejarah, lepas tu lain-lain lagi nah. Setelah sekarang tidak boleh kata yang tertentu jumlah kitab semua Syekh Daud Al-Fatoni. Setelah ada yang kata semua itu 30 buah, lepas tu ada tengah orang yang kata 89 buah, tengah orang goyak kata ada 120 buah nah. Lepas tu aktiviti pengajaran Syekh Daud Al-Fatoni selain pada karya kitab tu, Syekh Daud Al-Fatoni juga ada mengajar di beberapa tempat, salah satu di Masjid Al-Haram. Nah, lepas tu anak-anak murid Syekh Daud Al-Fatoni tu, beberapa anak murid ada pun belajar diri ataupun orang hok mari buat haji tu duk ngaji dengan dia juga nah. Salah satu anak-anak murid ni seperti Syekh Abdul Malik bin Isa Tarabkanu, Syekh Hasan bin Ishaq, Syekh Tuan Musa Kelatan, Syekh Ismail bin Abdullah Minangkabau nah. Lepas tu Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas. Lepas tu kematian Syekh Daud Fatoni ni, dia mati pada hari Khamis 22 bulan Rajab pada tahun 1293 Hijriyah. Seumur mati 80 tahun. Nah, kubur Syekh Daud Fatoni ni duk tanam tepi Syekh Abdullah ibni Abbas. Lepas tu kalau nak kata pendek-pendek tu, Syekh Daud Al-Fatoni wanak di Taning, duk di Mekah, lepas tu mati di Taif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haisa Cik Latih. Nah, saya sebagai orang yang terakhir dalam presentasi tajuk Syekh Daud Al-Fatoni. Nah, kalau kita tengok mari lepas-lepas tu, Syekh Daud ni dia ada nah, so data kata ada ni dia ada hubungan dengan Rasulullah juga, anak cucu Rasulullah, iaitu Syekh Daud bin Abdullah bin Idris. Kalau kita tengok lagi Syekh Daud bin Abdullah bin Idris ni bin Wan Seni bin Ja'far, isteri Wan Jamilah As-Sadaniyah, binti kepada Wan Yusuf As-Sadani. Wan Jamilah tu anaknya kepada Syekh Ibrahim Al-Hadrami Al-Asamara, anak kepada Husain Jamaluddin Al-Kubra, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-16. Nah, ya hijrah mari mana? Hijrah, ia berhijrah daripada India, Delhi, iaitu campur dengan anak raja Delhi India, Syekh Syekh Rabbanu Arab campur dengan India. Sebelum tu ia ada campur dengan Parisi dulu, masa Ali Zainul Abidin tu dulu. Artinya dia campur 3 nah. Lepas tu kalau tengok Husain Jamaluddin ni Al-Kubra mari situ campur dengan Melayu Fatoni Kelantan. Nah, Tuan Putri Lina, adik pada Tuan Encik Siti Wan Kemar Raja Kelantan tu, dan Wan Jamilah tu tadi anak Ibrahim dapat daripada ibunya Raja Campai, iaitu Kampucha sekarang. Nah, lepas tu baik dah, Kampucha Ramawati tu dia mari talia dari Syekh Daud lah. Lepas tu kalau tengok mari pecah dengan Syekh Daud bin Abdullah bin Idris ni, di situlah Wan Idris dengan Wan Seni tu pecah mari dari Wan Husain ataupun Wadi Husain Teluk Manuk. Nah, ia ada kaitan juga. Baiklah, seterusnya nak tengok apa, iaitu Syekh Daud ni sebagai orang yang hebat. Orang yang hebat iaitu ilmunya, kitab-kitabnya masih sampai sekarang kita ambil buat ngaji. Baiklah, kita tengok siapakah guru-guru Syekh Daud. Nah, seterusnya iaitu untuk mengetahui di antara guru-guru Syekh Daud pelajari ni, iaitu kalau kita tengok
sejarah dari awal tadi, Syekh Daud ni di segi pendidikan dia dapat pendidikan awal daripada ayah dia sendiri, iaitu Abdullah, datuk dia sendiri, Wan Idris, dan bapa saudaranya sendiri itu Syekh Safiyuddin. Nah, kalau kita tengok awal-awal dia sudah belajar didikan daripada keluarga tersendiri. Kemudian dia pergi belajar pula di Pondok Pobok dengan Syekh Abdul Rahman. Lepas tu kemudian tu dia pergi di Aceh. Semasa di Aceh 2 tahun, iaitu guru-guru di Aceh tu di antaranya Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jamaluddin Al-Arshi. Di situ Syekh Daud belajar selama 2 tahun. Kemudian guru yang seterusnya Syed Sulaiman bin Yahya Umar Al-Maqbul Al-Ahdad. Dinyatakan bahawa Syekh Daud tu mempelajari dengan Syed Sulaiman Yahya tadi tu kitab apa yang ngaji kitab Al-Azhariyah dan juga Sarah Azhari dan juga Sarah Al-Jurmiyah. Nah, baiklah, kalau tengok pula guru yang seterusnya Syed Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Ketika ia belajar tu dengan Syekh Muhammad Abdul Karim ni, tu Syekh Daud duduk di Madinah. Nah, iaitu yang mana dia belajar di guru ya Syekh Muhammad bin Abdul Karim tu, ia belajar iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim ni ialah seorang yang pakar iaitu yang pakar dalam ilmu tasawuf. Dan guru seterusnya Syekh Abdul Ghani Al-Hilali. Syekh Abdul Ghani Al-Hilali iaitu Syekh Daud ni terima ijazah ilmu tarikah daripada Syekh Abdul Ghani Al-Hilali, iaitu 3 tarikah As-Satariyah, yang kedua tarikah As-Samaniyah, yang ketiga tarikah As-Saziriyah. Nah, baiklah, di segi ilmu lain pula, manakala di segi ilmu hadis pula Syekh Daud ni dapat didikan talaki daripada Syekh Athaillah ibni Ahmad Al-Azhari Summa Makki, dan juga Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi. Syekh Daud ni belajar setiap ilmu bidang mengikuti setiap guru-guru yang fakar dalam ilmu tertentu. Nah, kalau kita lihat Syekh Daud ni dia belajar ramai guru-guru. Lepas tu kitab-kitab dia banyak, lebih kurang 101 buah. Nah, ada ni setengahnya ada kata 101 buah. Nah, salah satu kitab yang saya ingin ingin mari ambil contoh, iaitu salah satu buku tu iaitu kitab Muniyati Musalihah Syekh Daud, iaitu kalau kita lihat di situ kitab dia, dalam kitab tu dia karya tentang iaitu solat, sembahyang tentang maya fardu maupun sunat, dan duk kecak hak ibadat. Tetapi di akhir kitab dia tu dia seolah-olah dia motivasi kepada orang yang menuntut kitab dia, iaitu suruh cinta tanah air, berjihad. Kalau kita tengok situ, apa di awal tu dia mulai dengan bab semaya, bab ibadat, bab sunat-sunat lemaya, nak wisah semaya kita dia. Tapi di akhir sekali dia sebagai memberi motivasi ataupun semangat untuk orang belajar kitab dia dan untuk anak-anak bangsa, iaitu kita ni harusnya ada rasa cinta kepada tanah air. Di situlah saya rasa sangat mencetuh, dan dengan barakat kitab beliau ni sampai hari ni ia adalah seorang ulama yang banyak peranan di dalam masyarakat. Ya, grup kami sekadar ni saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.